virus ini telah merenggut beribu nyawa, malah boleh cecah sampai jutaan nyawa. Kalau kita tengok dekat ranking dunia pasal COVID-19 ni, Malaysia telah mendapat tempat ke-56 baru-baru ni. Oleh itu, pihak kerajaan telah pun menjalankan telah memperkukuhkan beberapa inisiatif dan langkah berjaga untuk menangani masalah ini. Antaranya ialah dengan melaksanakan MMCO, Malaysian Movement Control Order, atau lebih kenal sebagai PKP. Kawalan pergerakan kawalan perintah. Astagfirullahalazim, salah pula kan. Perintah kawalan pergerakan. Seperti yang kita sudah maklum, sejak awal pelaksanaan PKP ni kita tidak dibenarkan keluar rumah. Kalau nak keluar rumah pun atas sebab-sebab tertentu je. Lepas tu PKP ni pula disebabkan lama sangat, dia telah berlanjutan sampai ke bulan Ramadan, di mana bulan yang kita sebagai umat Islam telah nantikan bulan ini sejak lama lagi. Bulan yang penuh dengan barakah dan penuh dengan ganjaran pahala. Kita dapati bulan Ramadan tahun ini kita tidak dapat melakukan rutin bulan Ramadan yang sepertinya kita dapat lakukan pada tahun-tahun yang lepas, seperti pergi membeli bazar Ramadan, murih di surau atau masjid, tarawih secara berjemaah di surau atau masjid. Namun begitu, kita tetap dapat melakukan ibadah-ibadah ini di rumah kita. Oleh sebab dalam tempoh ini juga terdapat beberapa norma baharu yang kita perlu terapkan dalam diri kita untuk menangani masalah COVID-19 ini. Antaranya ialah mempraktikkan kebersihan amalan diri dengan sekerapnya, seperti membasuh tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Yang kedua, memakai topeng apabila kita keluar rumah maupun kita nak membeli barang maupun buat kerja-kerja seperti buang sampah ataupun jemur kain. Dan yang ketiga, menjaga penjarakan jarak sosial 1 meter antara satu sama lain. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ayo kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, saudari Nur Syahirah Nabilah binti Muhammad Anizam. Beliau merupakan penolong setiausaha Perpikus, alumni Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, kos 10 stream. Betul kan? Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Boleh saudari menceritakan sedikit sebanyak tentang biodata saudari supaya kita boleh lebih kenal dengan lebih dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syahirah Nabilah binti Muhammad Anizam dan merupakan alumni Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan sekarang duduk di rumah. Bagus. Tidak keluar rumah Tidak keluar rumah. Kita pergi ke panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Azhari Shah bin Sulaiman. Beliau merupakan mantan YDP ABIM Kuala Selangor. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat. Saudara, ketika waktu-waktu begini sebelum Qailallah ni, apa yang selalu rutin harian yang saudara selalu buat pada waktu-waktu begini? Menonton video lah ya, supaya tidak mengantuk kan. Sungguh bermanfaat sekali ya. Sebenarnya kita tidak mensia-siakan masa yang kita luang ada. Kita pergi ke panel kita yang terakhir, iaitu saudari Faizatun Nadirah binti Umar. Mereka pula saudari beliau merupakan naib yang dipertua Kepitar Uniza ASM Usuluddin dengan kaunseling. Benar bukan? Betul. Boleh saudari menceritakan sedikit sebanyak tentang suasana bulan Ramadan ni, lagi-lagi nak dekat raya ni kan? Apakah sudah beli baju raya maupun dah buat kuih raya? Boleh kongsi sikit. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan sebab tiba-tiba line saya sangkut. Line saya sangkut kat sini. Okey.
Minta maaf yang saya sangkut, jadi mungkin kalau jelas sedih. Allahu. Sekejap ya. Baiklah, kita teruskan kepada forum kita pada pagi ini. Saya akan mulakan soalan pertama saya kepada Siti Saudari Syahirah Nabilah. Baiklah. Umar mengetahui bahawa puasa kali ini berbeza dengan puasa-puasa yang sebelumnya, di mana kita dapat di mana puasa kali ini kita beribadat di rumah sahaja. Jadi, adakah perbezaan itu menyebabkan kita kurang bersemangat untuk melakukan ibadah pada bulan puasa ini, terutamanya solat tarawih yang di mana Moderator pula sangkut. Tak apa, Syairah tahu soalan dia kan? Boleh terus jawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 29 Ramadan dan kita hampir ke penghujung bulan Ramadan. Lagi 2 hari untuk kita kejar ibadat untuk menambahkan lagi pahala kita di bulan Ramadan ini. Okey. Bismillah. Secara umumnya kita tahu bahawa negara Malaysia sekarang ni sedang dilanda satu virus yang dinamakan virus COVID-19, dan COVID-19 ni bukan sahaja menyerang negara kita, malahan seluruh dunia. Dan pihak-pihak kerajaan di setiap negara mengambil pelbagai inisiatif untuk mengurangkan penularan wabak ini, seperti negara Malaysia sendiri yang mengambil inisiatif untuk salah satunya adalah dengan mengadakan perintah kawalan pergerakan, yakni mengawal pergerakan supaya untuk mengelakkan daripada penularan virus ini lebih tersebar. Jadi krisis pandemik COVID-19 ni kita tidak boleh menghukum COVID-19 ni sebagai bala, tetapi penularan wabak ini adalah daripada Allah untuk mewujudkan manusia yang sentiasa berfikir. Dan seperti yang kita tahu bahawa sepanjang perintah kawalan pergerakan ini beberapa SOP telah diambil. Antara salah satunya adalah penutupan masjid dan tempat-tempat ibadah. Jadi apa yang kita lihat di sini, penutupan masjid dan pusat-pusat ibadah ni bukanlah satu musibah, tetapi ia adalah satu ujian yang Allah turunkan kepada kita. Kerana apa? Kerana segala yang terjadi adalah di bawah pengetahuan Allah. Jadi di sini saya ingin kongsikan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, penonton bolehlah kalau yang ada Al-Quran berdekatan tu boleh buka surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman bahawa tiadalah menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Sesiapa yang beriman akan diberi petunjuk kepadanya dan Allah mengetahui segala sesuatu. Okey, berbalik kepada soalan moderator, adakah perbezaan itu menyebabkan kita kurang bersemangat? Terutamanya kita tidak dapat solat tarawih berjemaah di bulan Ramadan. Ya, saya mengakui bahawa keindahan solat tarawih berjemaah di masjid seperti Ramadan sebelum ini merupakan satu momen yang terindah. Tapi nikmat itu ditarik pada tahun ini, tapi tak apa. Sebenarnya Allah nak gantikan perkara yang lebih baik sebenarnya. Memang tidak dapat menafikan akan kemuliaan tempat ibadah ini kerana ia adalah rumah Allah. Namun tidakkah kita berfikir bahawa selama ini tempat berkenaan sunyi dan hanya segelintir sahaja yang datang. Kebiasaan kita, kelaziman kita akan solat jemaah di masjid kan. Ramai-ramai, kadang-kadang kalau yang rumah dekat tu jalan kaki kan, satu family ya.
Jadi benda tu dah jadi satu budaya kan. Dan kadang-kadang kita juga berbuka di masjid sambil-sambil tu kita tunggu untuk solat isyak dan kemudian berterawih bersama dan mungkin ada di antara kita yang jadi imam terawih di masjid ataupun surau kan. Jadi itu mungkin kebiasaan yang ataupun norma yang kita tak dapat lakukan lah pada tahun ini dan yang biasa yang kita tak dapat lakukan lagi adalah solat Jumaat pada bulan Ramadan ni dan nanti dan mungkin solat sunat Aidilfitri lah tapi sebenarnya semua amalan ini kita boleh lakukan di rumah dengan keluarga kita malah inilah peluang sebenarnya ada satu kita boleh katakan sebagai satu hikmah bahawa kita boleh berpeluang untuk berjemaah dengan keluarga kan, berterawih dengan keluarga dan mungkin hikmahnya adalah kita dapat mengasah bakat kita lah yang mungkin dah lama kita tinggalkan ya. Macam saya pun tinggalkan kali terakhir jadi imam terawih tu tahun 2013 dulu kan. Dah lama sangat lah ya. Surau kan. Dah 7 tahun dah kali ni memang asah bakat balik. Jadi itulah dia dalam setiap setiap musibah tu mesti ada hikmahnya dan kita lihat dalam keadaan ni kita akan lebih memahami Islam bahawa betapa Islam tu sebenarnya memang syumul lah dan kafah tidak statik ya. Maksudnya kalau ada COVID ke apa kita boleh fikah tu berubah ikut wakil dan juga keadaan lah ya. Betul ya Ustazah Okey, jadi fikah dan wakil tu boleh berubah ikut keadaan ya. Dan tentunya dengan fatwa daripada mufti dan juga jumhur ulama lah ya. Tak bolehlah buat fatwa sendiri kan ya. Jadi itu menunjukkan betapa Islam ni sebuah satu agama yang ada ruksah dia jugalah ya. Bukanlah dalam semua keadaan, macam mana keadaan sekalipun kena pergi sembahyang solat Jumaat juga kan ya. Kan rupanya barulah ramai, mungkin kita dah sedar lama tapi kebanyakan orang mungkin tak sedar kerana mereka selama ni dah terbiasa dengan amalan tersebut kan ya. Jadi barulah mungkin hari ini barulah ramai yang faham bahawa Islam ni dia ada ruksah dia ada fikih dia, kemudian dia ada ambil kira wakil ya dalam kita melakukan amalan lah ya. Kembali kepada puasa tadi, kebanyakan amalan puasa yang kita lakukan memang kita dapat lakukan even masa dalam PKP ni lah ya. Ibadah sunat pun banyak yang kita dapat lakukan ya, kecuali itulah tarawih di masjid Jadi bulan puasa ni memang kita nak dan mungkin keadaan dia lebih berbeza kerana kita dalam waktu PKP ya. Mungkin agak sukar daripada segi pergerakan ya. Tapi mungkin ada hikmahnya juga, kita lebih banyak waktu untuk berehat lah di rumah kemas rumah dan juga sebagainya Baik, jadi antara perkara sunat yang kita masih boleh lakukan adalah bersahur kan. PKP tak PKP ke ya, ada corona ke tak, kita tetap boleh bersahur jadi dia tak ada masalah kan ya. Kerana sahur tu ada keberkatan dia kemudian kita antara perkara sunat lain yang kita boleh buat adalah kita mempercepatkan waktu berbuka lah ya. Jadi bila dah waktu PKP ni memang cepat lah kan, sebab semua
kebanyakan lah, majoriti memang dekat rumah kan. Jadi kita sebenarnya hikmahnya lagi kita boleh ikut sunnah sebenarnya kan. Jadi kita boleh percepatkan waktu berbuka Baik, jadi seterusnya antara perkara lain adalah kita boleh memperbanyakkan doa dan juga iktikaf lah tapi iktikaf tak boleh lah buat di masjid tapi kita boleh sendirilah di rumah itu pun mungkin kita ada lebih banyak masa sebab kita ramai yang kerja daripada rumah kan ataupun yang belajar tu kelas online kan jadi tenaga tu banyak tersimpan kan. Jadi malam bolehlah kita fokus kepada doa dan juga ibadah lain lah ibadah sunat. Seterusnya bersedekah lah bersedekah ataupun bagi makan kepada orang saya rasa dalam waktu PKP ni mungkin kalau kita nak keluar tu ada masalah kalau kita nak bagi sedekah tapi kalau dengan jiran-jiran rasanya tak ada masalah malah kita dianjurkan untuk untuk keutamaan kita adalah tengok kepada jiran-jiran kita dulu saudara mara kita orang yang terdekat dengan kita dulu untuk kita bantu jadi tak ada masalah rasanya kalau nak bagi makanan kepada jiran-jiran macam saya pun bukan saya yang masak lah tapi kalau mak saya masak kan memang kita akan bagilah. Jiran pun banyak bagi kita makan. Jadi kita ini antara yang kita boleh buat lah di samping tu kita sebenarnya nak rapatkan ukhuwah lah dengan jiran kita mungkin sebelum ni kita tak pernah bertegur siapa dengan jiran kan lagi-lagi kalau yang duduk apartmen ke apa kan apartmen ni kan macam kurang pergaulan dia kan jadi kita faham keadaan tu kita cubalah kan kalau kita duduk landed houses tu mungkin selalulah jumpa semua kan tapi kalau orang yang duduk kawasan apartmen flat semua peluang nak jumpa tu kadang kita pun tak kenal jiran kita jadi ni kita boleh ambil peluang lah sebagai alasan untuk kita kenal dengan jiran okey kalau kita tak dapat keluar ataupun kita tak ada jiran kita boleh bersedekah dengan online lah ada banyak pertubuhan yang buat kutipan dana untuk panjang Ramadan ni antaranya ABIM lah kita di ABIM Kuala Selangor pun buat kutipan juga KSSB kempen seorang sekambit beras dan alhamdulillah tahun ni dapat kumpul lebih kurang 12,000 lah dan dengan bantuan semualah PPS Kuala Selangor juga kan kita dapat laksanakan lah kalau nak harap ABIM je memang tak terjalan lah jadi ada bantuan daripada PPS tu memang sangat kita hargai baik jadi itulah yang kita boleh lakukan sedekah tu kalau boleh banyaklah kan sebab masa ni lah masa yang terbaik untuk kita betul-betul train diri kita untuk sedekah kalau kita pergi negara-negara luar contohnya negara-negara Arab dan juga sebagainya kalau kita di Malaysia ni mungkin sedekah tu banyak dekat masjid kan kalau kita pergi negara
pelancaran semualah ya, penyerahan dan pelancaran tapi pada tahun ni kita norma baru juga, kita kena pergi ke satu rumah walaupun memang agak memenatkan sikit lah, tapi kita dapat lihat kehidupan orang penerima tu secara tak langsung lah ya. Jadi dia ada hikmah di sebalik itu ya. Baik, jadi itu sajalah yang saya boleh kongsikan untuk soalan kali inilah. Terima kasih kepada moderator ya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi kita dapat simpulkan kalau kita mempelajari lebih mendalam lagi, kalau kita berteliti lebih mendalam lagi, walaupun PKP ni kita tetap boleh melakukan banyak amalan-amalan sunat, sepertinya bersahur, PKP ni banyak amalan sunat yang kita boleh dapatkan dan banyak hikmah-hikmah tersembunyi dalam bulan Ramadan ini. Saya ingin tanya panel kita yang ketiga, apakah hikmah atau kebaikan yang boleh saudari lihat untuk Ramadan kali ini berbanding Ramadan tahun lepas? Ya, silakan. Kita wajib meyakini setiap yang berlaku ini ada hikmahnya. Kita wajib meyakini bahawa ini adalah ujian daripada Allah. Okay? Dalam buku Lahtazan, Dr. Aid Ibn Abdullah Al-Farni, saya percaya ramai yang buku ni bestseller lah, buku Lahtazan. Dr. Aid menyebutkan orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan, tapi orang bodoh akan jadikan satu musibah itu satu titik yang boleh menjadi berlipat kali ganda. Jadi kita kena pandang ujian ini atau satu musibah ini, satu wabak petaka ini, di mana kita sedang perang ini, kita kena pandang ia adalah satu musibah untuk dijadikan satu titik tolak menjadi yang lebih baik. Okay, saya ringkaskan untuk hikmah di bulan Ramadan ini, hikmah Ramadan kali ini kepada saya singkatkan pada nama KIT. Apa dia KIT? Hikmah yang pertama adalah K, kebaikan. Iaitu terbuka pintu bagi orang ramai untuk berbuat kebaikan. Contoh macam tadi saudara Azhari menyebutkan, kita sendiri, ABIM, PPS, PKPM dan BJN yang lain juga terbuka untuk orang bagi sumbangan. Pintu-pintu kebaikan banyak lebih diluaskan kan. Bagi sumbangan kalau macam setiap tahun, Ramadan setiap tahun, terbuka je pintu untuk bagi sumbangan pada anak-anak.
PPE sebagai contoh. Berpeluang menjadi orang tengah untuk mengumpul dana bagi MAS sebagai contoh. Okay? Jadi pintu kebaikan terbuka sangat banyak. Tinggal kita je sama ada nak berbuat atau tidak. Dan insyaAllah saya harap semua nampak pintu kebaikan ni. Okey, yang kedua adalah I. Apa dia I? I adalah ibadah. Peluang untuk mudah beribadah lebih banyak. Okay, saya tak nafikan bahawa Ramadan ini adalah memang orang cakap bulan ibadah lah, bulan ibadah. Tapi untuk kita beribadah lagi banyak itu, peluangnya lagi banyak, lagi mudah. Okey, macam tadi saudara Azali menyebutkan kan. Kerana kita ada menyebutkan kita boleh beribadah di rumah. Kita kurang masa, tak payah nak keluar, tak payah nak sibuk lah pergi ke mana. Kadang ada yang bekerja, ada yang belajar pun sekadar daripada rumah saja. Okay, jadi peluang untuk beribadah tu lagi banyak. Okay, saya tertarik macam bulan Ramadan ni, mesti kita nampak setiap tahun ada yang berhijrah. Ada yang berhijrah. Sebagai contoh, baru-baru ini seorang peninju dari Jerman, Gustin kan, dari Jerman, dia masuk Islam. Alhamdulillah kita bertambah saudara baru, dia masuk Islam. Okay, ada satu ayat dia yang menarik. Dia cakap, saya membiarkan diri dia dipengaruhi. Maksudnya macam, dia dah lama kenal Islam. Tapi dia macam mungkin tak dapat hidayah lagi lah, Allah kata. Tak dapat hidayah lagi. Jadi dia biarkan diri dipengaruhi oleh apa segala benda. Tapi ada satu ketika dia hadapi tempoh. Inilah peluang untuk aku berhalwat selama ni. Sebelum PKP, sebelum Ramadan sebelum ni aku jarang berhalwat dengan Allah. Maksud berhalwat ni adalah kita berdua-duaan dengan Allah. Kita menghayati, kita mengimani, kita memaknai setiap zikir, setiap ibadah yang kita lakukan tu, kita rasa tenang lah. Bukan sekadar macam bila kita dibebani dalam solat pun kadang-kadang kita dibebani dengan urusan dunia itu adalah kita cakap susahlah kita nak mencapai tahap keimanan, tahap ketenangan yang sebenar. Okay? Jadi mengharapkan Ramadan kali ini hikmah dia, kita lagi peluang untuk beruzlah, berhalwat kepada Allah. Kemudian T, yang ketiga yang terakhir adalah T. Apa dia T? Saya ringkaskan T pada takwa. Semua maklumlah bahawa Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayat terjadi na'aman kutiban al-Islam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang seperti kamu agar la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Baik, semua maklum bahawa Ramadan ini adalah madrasah terbaik, tarbiyah terbaik, sekolah terbaik di mana ataupun institusi pendidikan yang terbaik.
Ya, sungguh berisi sekali penjelasan daripada saudari Faizah. Jadi dapat kita simpulkan adalah T dan TIT ya. Terbuka pintu kebaikan untuk pada orang ramai, beribadah, kita dapat beribadah lebih banyak kepada Allah, dan kita dapat meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah juga pada bulan Ramadan ini ya. Okay, baiklah, saya macam bila sebut pasal terbuka pintu kebaikan tu macam tertarik juga sebab bila kita PKP ni, pintu kebaikan kita boleh buat tu lebih berluas sekarang. Kita boleh dengan jiran-jiran kita, dengan adik-beradik kita lebih banyak perkara manfaat yang kita boleh lakukan bersama, banyak perkara-perkara yang ibadah-ibadah kita boleh lakukan bersama dengan diorang. Okay, baiklah, saya kembalikan soalan untuk panel kita yang pertama mula. Saudari Syahira Nabilah, pada pandangan saudari, bagaimana kita nak mengekalkan pembacaan Al-Quran selepas bulan Ramadan ini, selepas bulan Ramadan terakhir, dan konsisten membacanya pada masa akan datang. Jadi kita macam mana nak jadikan tadrus Al-Quran tu istiqomah sampai bulan-bulan akan datang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas soalan. Jadi saya ada terbaca satu tweet dekat Twitter lah, yang mana saya tertarik. Dia kata macam kita jangan jadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah. Maksudnya dekat situ, kita jangan bulan Ramadan je kita buat ibadah banyak-banyak. Memang betul masa bulan Ramadan kita kena tingkatkan ibadah kita. Tapi itu tak bermakna bulan-bulan lain kita tak lakukan ibadah kita. Maksudnya kita kena lakukan ibadah kita seperti membaca Al-Quran sebagai contohnya secara konsisten, tidak kira masa. Kerana apa? Kerana membaca Al-Quran ni amatlah banyak sangat kelebihan dia. Yang pertama, membaca Al-Quran ni adalah satu kenikmatan. So kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapat satu kenikmatan yang tidak ternilai harga dia. Dan yang kedua, jika kita dapat mengalunkan bacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid, itu adalah satu kehebatan untuk diri kita juga. Namun, seperti yang kita tahu, dengan cabaran kehidupan dan budaya hidup masyarakat kini yang sentiasa sibuk, sedikit sebanyak akan membataskan hubungan kita dengan Al-Quran. Walau bagaimanapun, di sini saya akan kongsikan beberapa tips mudah yang penonton-penonton semua boleh amalkan. Tips ini tips ini mudah tetapi amatlah berkesan untuk membantu memudahkan kita sentiasa berhubung dengan Al-Quran dan sentiasa konsisten membaca Al-Quran selepas bulan Ramadan sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan seterusnya. Okey, tips yang pertama adalah kita seharusnya susun jadual kita. Seperti yang kita tahu, secara umumnya memang semua orang berperang dengan masa sampai kan kita rasa kadang-kadang kita tak cukup masa. Jadi di sini kita boleh seharusnya kita haruslah pandai manage jadual kita. Maksudnya kita kosongkan satu masa kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun sekejap.
satu kebiasaan kepada diri kita. Dan mungkin selepas itu mungkin mungkin kita dah terbiasa membaca Al-Quran. Mungkin bulan yang kedua kita boleh buat 2 muka surat pula, 3 muka surat, dan seterusnya ia akan memberikan kita membaca Al-Quran secara konsisten lah setiap hari. Yang ketiga adalah baca Al-Quran dengan terjemahannya sekali. Eloklah kita baca Al-Quran, kita tahu erti setiap ayat Al-Quran tersebut. Dan kerana apa? Kerana kalimah-kalimah Al-Quran tu Allah turunkan untuk memberi pengajaran kepada manusia. Jadi eloklah kita ambil tahu sekali erti setiap ayat Al-Quran tersebut. Dan lagi satu juga, selain itu, penggunaan tafsir Al-Quran ni sebenarnya memudahkan kita juga. Sebelum ni kita buat alasan macam alah malas nak baca Al-Quran sebab ini ke arah kebaikan. Rasa macam malas pula nak beribadat lagi kan. Bukan disebabkan dia, kadang-kadang disebabkan tekan masa juga, dengan lagi masa, lagi tenaga dan sebagainya. Jadi kita boleh amalkan kelima-lima tips ni lah untuk kita terus menerus mengamalkan tadarus Al-Quran sampailah khatam berkali-kali. Okay, saya tujukan soalan seterusnya kepada panel yang kedua kita. Saudara Azhari Shah, ya. Bagaimana kita nak biasakan diri kita dengan suasana baru atau norma baru yang disarankan oleh kerajaan dalam bulan Ramadan ini? Persilakan saudara. Mic. Contohnya dari segi wawasan 2020 dan memang dunia pun juga tidak menjangka lah akan berlaku pandemik coronavirus ni, ya. Di tengah-tengah kita sebenarnya pada awal lagi kita dah dijangka akan mengalami kemelesatan ekonomi lah, ya. Kemelesatan ekonomi ni biasa berlaku dalam tempoh 10 tahun, ya. Pada 1997 kita pernah mengalami kemelesatan ekonomi, kemudian pada 2007 cuma pada abad ni dia agak lewat sikit, dia drag ke tahun 2020.
Jadi kita bukan berhadapan dengan satu masalah saja, tapi kita berhadapan dengan sebenarnya dua masalah lah, dua wave yang datang sekali. Baik, jadi antara norma baru yang kita hadapi semasa penyebaran pandemik ni adalah kita tidak dapat bebas seperti dahululah, tapi setelah PKP masuk ke fasa yang ke-6, kita sedar bahawa hidup ni perlu diteruskan. Jadi kita tidak mampu untuk berkurung terlalu lama di dalam rumah. Ekonomi perlu digerakkan, kerana kalau tak ada ekonomi memang kita tak ada makanan lah. Jadi kehidupan sosial juga perlu disambung lah, terutama daripada segi pekerjaan dan juga persekolahan. Jadi kita sebagai masyarakat kita perlu bersedia untuk menerima hakikat. Maaf ada masuk call tadi. Baik, jadi itulah masalah bila pakai phone. Betul. Tadi pun saya kena. Baik, jadi kita masyarakat perlu bersedialah untuk terima hakikat bahawa pandemik COVID-19 ni tidak akan berakhir dengan cepat lah. Ada pakar yang mengatakan 12 hingga 2 tahun sehinggalah vaksin ditemui dan ataupun rawatan khusus dapat ditemui lah. Jadi penjarakan sosial ni kita akan lakukan mungkin dalam tempoh setahun hingga 2 tahun ni, kerana infection tu terlalu mudah untuk kita dapat bila ada berlaku kontak dan juga sebagainya. Walaupun COVID-19 ni dibuktikan tidaklah airborne. Airborne tu maksudnya dibawa oleh udara, tapi kita sedar bahawa disebabkan COVID-19 ni dia merebak melalui water droplet. Jadi water droplet ni dia boleh bertahan di udara selama 4 hingga 10 minit. Dan perkara itu juga menakutkan kita lah, terutama dalam keadaan yang sesak walaupun tanpa tanpa sentuhan. Jadi seperti awal-awal tadi dalam perkongsian semasa Khalis membuka forum tadi, Khalis ada sebutkan 3 amalan yang boleh kita buat. 3 amalan tadi, iaitu yang pertama adalah sentiasa kerap membasuh tangan lah, sebab di tapak tangan kita ni boleh ada berjuta-juta koloni bakteria dan virus lah, dalam keadaan biasa pun macam tu, apatah lagi dengan datangnya coronavirus ni, dia akan mudah direbakkan melalui tangan lah, Yang kedua adalah menggunakan topeng muka lah, terutama bila kita dalam keadaan kita keluar ke tempat-tempat yang agak sesak, dinasihatkan untuk pakai topeng muka lah, yang pertama supaya kita tidak dijangkiti, yang kedua supaya kalau kita yang sakit kita tidak menjangkiti orang lain lah, Baik, yang ketiga adalah mengamalkan penjarakan sosial lah, sekurang-kurangnya 1 meter lah, tapi yang lebih baik sebenarnya 3 meter, 2 meter atau 3 meter lah, kalau boleh jaga jarak tu, Baik, jadi seterusnya perkara yang kita boleh elakkan, kalau boleh kita elakkan lah berada di kawasan yang crowded, kawasan yang sesak, kalau tak perlu berada di kawasan yang sesak, kita tak perlulah pergi, kalau tak ada keperluan.
Dan kemudian elakkan berada di kawasan yang confine lah ataupun kawasan yang tertutup. Ya. Maksudnya dalam sekitaran yang ada aircon, ya, yang di mana udara tidak mengalir dengan baik. Ya. Sebab di situ virus tu akan terperangkap dalam udara dan mudah menjangkiti kita lah. Ya. Okey, yang ketiga adalah elakkan bercakap dalam jarak yang dekat lah. Ya. Sebab kita tahu bila kita bercakap tu akan keluar wap air ataupun yang kita sebut sebagai water droplet lah. Ya. Bila kita cakap tu akan keluar wap air. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita dijangkiti oleh COVID, kita mudah untuk transmit virus tu kepada orang lain. Ya. Jadi pesanan untuk Ramadan ni penting untuk kita tak balik kampung lah. Ya. Walaupun Selangor balik kalau kita duduk KL kita boleh balik Selangor, boleh balik Tanjung Karang ke kan. Ya. Kalau tak perlu tak payahlah. Ya. Sebab saya duduk di Kafar ni, saya nampak banyak kereta lah daripada belah Kelang semua kan. Saya percaya daripada KL lah, daripada Kuala Lumpur semua. Ya. Menghala balik ke Tanjung Karang. Jadi kesian orang mak ayah. Ada minggu lepas bila kita sampaikan sumbangan kepada satu rumah ni, ada makcik tu berseluruh lah. Dia kata dekat rumah ni ada orang sakit jantung, ya. Ada orang kencing manis, ya. Ada OKU, jadi dia kata dia nak pasang banner lah, supaya dia nak pasang banner dekat depan rumah dia tu supaya anak-anak dia tak balik lah, ya. Ataupun jiran-jiran kan, ya. Kita tahulah orang Jawa ni kan, orang Jawa, orang Baja ni, dia kalau tak jumpa tu dia rasa macam ralat kan, ya. Jadi kalau boleh kita elakkanlah, ya. Terutama orang tua ni dia berisiko tinggi, ya. Kerana kita tahu bahawa COVID-19 ni dia berlaku kematian yang tinggi pada orang tua lah, ya. Sebab yang pertama sekali sebab COVID-19 ni dia sebab baru-baru ni saya ada terjemahkan satu artikel untuk hospital lah, ya. Jadi kita sempat study sikit. Jadi COVID-19 ni dia bukan disebabkan COVID tu lah berlaku kematian, tapi disebabkan penghasilan antibody. Antibody itu menyebabkan keradangan lah pada organ. Jadi itu yang menyebabkan kematian. Bila berlaku keradangan yang terlalu hebat lah, ya, pada badan tu, itu yang menyebabkan kematian. Dan norma baru ni adalah kita tak boleh adakan rumah terbuka lah, ya. Sebelum ni mesti ada rumah terbuka kan, ya. Kita akan datang semua kan, ya. Jadi tahun ni dah tak ada. Kemudian kita jangan keluar rumah lah kalau tak perlu. Baik, itu dari segi sosial lah. Dia agak panjang sikit jawapannya. Kemudian kita, norma baru adalah kita kena berjarak lah dengan orang yang tersayang. Kalau terutama keluarga lah. Dengan keluarga pun kena juga, kalau tak perlu. Sebab kita takut kalau kita balik kerja kan, kita ada jangkitan tu. Yang dan mungkin kebiasaan yang kita buat, kita selalu salam dengan orang. Sekarang ni tak boleh kan. Jadi kita rasa ralat jugalah, ya. Baik, dari segi ekonomi, norma baru dia adalah dianggarkan memang ramai akan dibuang kerja lah ataupun hilang pekerjaan. Ni sesuatu yang perlu ramai tahu, ya. Walaupun kita agak cuba untuk positif lah kan daripada segi ni. Tapi dengan kita melihat bahawa semakin banyak hotel dan juga perniagaan yang melibatkan tourism tutup, orang kata umumkan penutupan operasi. Jadi research yang telah dibuat oleh MIER, Malaysian Institute of Economic Research, bahawa diuncurkan di Malaysia ni
lebih kurang 2.4 juta pekerja akan hilang pekerjaan lah ya. Walaupun dia agak hype sikit research tu, kerana dia mengunjurkan bahawa Malaysia akan dapat jangkitan lebih kurang dalam 60-70 ribu pada waktu sekarang ni, tapi kita baru 7 ribu jadi katakanlah sekitar 400 ribu orang akan hilang pekerjaan. Jadi sebenarnya itu sudah satu angka yang sangat tinggi kadang-kadang kalau kita lihat kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita boleh katakan kemelesatan ekonomi itu bila 5% daripada rakyat kita hilang pekerjaan. Kalau 5% daripada tenaga kerja kita lebih kurang dalam 60-70 ribu itu pun sudah boleh menyebabkan kemelesatan ekonomi lah ya. Jadi bayangkan dengan 400 ribu orang, 500 ribu, mungkin 1 juta orang yang hilang kerja. Jadi itu akan menjadikan keadaan agak mendesak lah untuk semua orang kerana itu kita yang masih bergaji ni ya, kita kena bersyukur dan kita kena bantulah ya orang yang tidak bernasib baik ada yang kena buang, ada yang dipotong gaji dia ya. Bayangkan kalau gaji banyak, katalah gaji 10,000 kan, tapi kalau dipotong 50% dah tinggal sikit kan. Dan ada juga yang gaji hari kan, gaji hari itu yang paling terkesan lah ya. Ramai di Malaysia ni yang gaji hari terutama dalam sektor F&B food and beverage jadi mereka ni sebenarnya sangat terkesan lah oleh PKP ni ya, dan banyak operasi tidak dapat dilakukan. Jadi tentang ekonomi ni kita perlu satu yang kita boleh bantu adalah kita kena belanja lah kita kena lebihkan berbelanja pada barang-barang keperluan lah ya. Kerana itu diadakan bantuan BPN bantuan prihatin negara ya. Kerana itu diberikan bantuan tu supaya diberikan kepada rakyat supaya dibelanjakan lah ya. Kerana mengikut model ekonomi Keynesian dia cara paling cepat nak rangsang balik ekonomi ni adalah dengan pastikan enjin utama ekonomi itu bergeraklah, iaitu rakyat. Jadi kalau kita ada ni, kita belanjalah macam biasa, jangan kedekut kan, kita simpan duit takut sangat kalau kita dalam keadaan ni agak selesa lah ya. Baik, daripada segi kerja pula, norma baru kita adalah hari ni kita banyak yang kerja work from home lah ya. Saya pun antara yang work from home juga. Saya seorang cikgu lupa nak beritahu tadi. Jadi cara bekerja daripada rumah ni kita ada cara lah untuk kita kreatifkan lah ya. Terutama bila kita dalam bidang pendidikan ya. Kadang-kadang kita nak terlalu bagi banyak kerja sangat pun nanti ibu bapa marah kan ya. Sebab kita tahu anak-anak ni ramai yang pakai handphone ibu bapa jadi bila pakai handphone ibu bapa tu dia pakai lama sangat, marahlah ibu bapa kan. Tu yang dia marah tu ya kan. Jadi dan juga data lah, pakai banyak sangat data kan. Jadi kita cuba kurangkan untuk mengadap. Kita tengah fikirlah cara untuk kurangkan pelajar daripada menghadap handphone lama sangat kan ya. Terutama kerja yang melibatkan terlalu banyak sangat nak kena menghadap laptop, phone dan juga sebagainya. Dan bila work from home ni banyaklah orang kata ada juga dugaan dia, orang kata senang kan, tapi kita sebenarnya buat dua kerja dalam satu lah. Kita kadang-kadang ada yang jaga anak kan ya? Tak boleh hantar anak mengasuh kan, jadi kita jadi bertambah kerja pula dan bila work from home ni makin banyak pula meeting dia kan, hari-hari ada meeting kan, jadi lemah lah ni Baik,
Tapi ada juga yang telah memulakan pekerjaan yang perlu orang kata perlu SOP yang lebih ketat lah ya. Terutamanya perlu ambil ujian COVID ujian yang disediakan oleh SOKSO dan juga sebagainya ya. Jadi mereka yalah ada jugalah SOP yang perlu diikuti supaya tidak berlaku jangkitan lah ya. Selain itu pendidikan juga berlaku. Kita norma baru kita adalah sekarang ni kita lebih kreatif dalam dan kita lebih terbuka untuk embrace new technologies lah ya. Macam saya pun contohnya sebelum ni jaranglah menggunakan platform voice conference tapi sekarang ni bila ni kita dah pandai jugalah guna kan. Jadi itu antara ada hikmah jugalah di sebalik semua masalah ataupun musibah yang berlaku ni Jadi norma-norma baru ni dia akan merubah tradisi kita yang lama. Tradisi yang baik akan berterusan, akan kekal ya. Tradisi ataupun budaya kita yang lama, kebiasaan yang lama, tabiat yang lama sebelum ni yang mungkin kurang berkesan akan dapat tidak akan bertahan lah ya. Maksudnya kita akan lebih efisien, mungkin lebih efisien selepas ini Baik, jadi itu saja respon daripada saya. Terima kasih kepada moderator dan semua panel. Ya, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketua sebentar tadi. Jadi untuk membiasakan diri dengan suasana baru PKP ni, banyak norma baru yang kita terapkan dalam diri kita. Antaranya perlu belanja pada barang keperluan saja. Maksudnya yang kehendak tu kita boleh ketepikan. Kita fokuskan kepada barang keperluan saja. Lepas tu kita boleh mulakan dengan work from home macam yang saudara Azhari Shah tadi sampaikan work from home ni bukan saja berniaga, malah kita boleh jadi pada sektor macam guru-guru bolehlah mengurangkan di sekolah tu memang perlu juga bagi, tapi waktu begini eloknya kita kurangkanlah sedikit sebab ya untuk menggunakan kurangkan penggunaan data. So kalau yang menggunakan telefon mak tu macam agak terganggu sedikit lah masa-masanya. Macam kiranya kita lakukan satu dengan perkara yang berpatutan lah. Seterusnya kita elakkan bercakap dengan jarak yang dekat-dekat. Paling kurang kita kena jarakkan 1 meter antara satu sama lain. Sebab macam yang saudara Azhari Shah cakap, kalau kita bercakap akan keluar wap air daripada mulut kita. Jadi kalau macam kita pun tak tahu dalam mulut kita ni banyak bakteria Jadi senang tersebar. Jadi bila kita jaga jarak, jadi adalah kita boleh terhindar daripada banyak-banyak penyakit. Okay, saya ajukan soalan yang terakhir kita kepada panel kita yang ketiga. Saudari Faizah Nadirah, boleh memberi respon tak? Macam mana kalau ada orang bercakap Ramadan kali ni macam lebih sepi daripada Ramadan yang lepas sebabkan KP ni lah, sebab COVID tu lah. Saudari Faizah Nadirah boleh memberi pandangan sedikit untuk senang untuk menyangkal pendapat ini ataupun memberi kata-kata request. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Bila ada yang berpendapat soalan kali ini ada yang berpendapat Ramadan kali ini lagi sepi berbanding Ramadan sebelum ni. Ya, sepi itu dari sudut yang macam mana yang dimaksudkan? Adakah sepi dari sudut kita tak dapat pergi bazar Ramadan dah, tak meriah dah, kita tak dapat pergi masjid, pergi surau, bagi menunaikan tarawih berjemaah dah. Bagi contoh, kadang-kadang kalau kita tahun-tahun Ramadan tahun sebelum ni biasa dekat kampung lah pergi surau. Ramai budak-budak yang tengah-tengah tarawih, dia ramai macun, dia ramai mengapi, nampak macam walaupun mengganggu tapi kemeriahan di situ. Adakah juga sepi tu dari sudut kalau macam tahun sebelum ni, sebagai contohlah kebiasaannya anak-anak yatim, pusat anak yatim, kebajikan anak yatim, juga pusat-pusat tahfiz dipanggil untuk sama-sama berbuka, sama-sama jadi imam solat, terutama dia dijemput dari kalangan golongan VIP lah, ataupun kadang-kadang kita sendiri NGO ni pergi ke tempat dia orang bekerja buat program di tempat mereka kan. Jadi tapi tahun
ni kita tak boleh buat semua tu. Kita tak bisa surau suara kanak-kanak, kalau tak dapat bersama untuk berprogram. Dan juga ada mungkin dalam kalangan kita yang jauh daripada keluarga, lebih sepi. Okay, lebih sepi. Maksudnya sunyi. Saya tak menafikan semua benda tu. Saya tak menafikan. Tapi amat sayanglah jika kita merasakan dengan kesepian itu semakin kurang kita beribadah. Dengan kesepian itu kita rasakan tak ada erti Ramadan tahun ini. Sangat-sangat sayang. Sebabnya bulan Ramadan ini kan, kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan nafsu, bulan pembaziran, di mana sampaikan hampir ataupun mungkin tak silap saya lebih 200 kilogram makanan dibazirkan, terutama pada waktu berbuka puasa lah. Tapi tak, tahun ni tiada pembaziran yang berlaku. Kita boleh nampak tiada pembaziran yang berlaku. Okay. Jadi kita tengok balik lah. Seperti contoh kan, kita rasa sepi kan. Kalau kita rasa sepi tu kita tengok balik kisah salafus soleh terdahulu, kisah zaman sahabat, kisah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah pergi berhijrah, meninggalkan Mekah sehelai simpang, maksudnya tak ada bawa apa-apa kan. Tapi akhirnya di Madinah, baginda SAW berjaya membentuk sebuah negara. Begitu juga dengan sebagai contoh, banyak yang kita boleh ambil contoh. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, beliau dipenjara, kemudian didera, tapi pada akhirnya beliau menjadi imam pada satu mazhab. Kemudian siapa lagi kita boleh tengok? Bani Azam Masjid Nursi, okay? Tokoh kontemporer yang kita boleh tengok, Bani Azam Masjid Nursi, Haji Abdul Karim, Haji Abdullah ataupun Hamka. Mereka berdua dipenjara, okay? Dipenjarakan. Mereka berasa sepi. Ada penjara mereka disangka mereka berasa sepi. Macam Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dipenjara, Nabi Yusuf sendiri yang meminta untuk dipenjarakan, tapi tidak merasa sepi pun di dalam gerigi itu. Okay? Macam Bani Azam Masjid Nursi, akhirnya di penjara tu beliau dapat mengeluarkan Risalah An-Nur, juga Hamka. Di penjara itu juga dapat terhasilnya Tafsir Al-Azhar. Jadi kita ni juga, jika kita merasakan sepi dalam diri kita, kita kena cek balik diri, sepi yang bagaimana yang kita rasa. Kalau kita rasa, jangan sampai kenikmatan atau kerahmatan bulan Ramadan itu hilang daripada diri kita. Okay, Prof. Muhaya kongsikan tips 6S untuk kita cek, untuk kita semak lah. S yang pertama adalah syukur. Tadi saya menyentuh tentang bagaimana kita taat Allah tak bagi nikmat, bagaimana kita ingkar Allah tak bagi nikmat. Dalam surah Ibrahim pun Allah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okay? Jika engkau bersyukur, aku tambah nikmat engkau. Okay? Tapi jika engkau tak bersyukur, jika kau ingkar, maka bersedialah menghadapi ancaman ataupun azab. S yang kedua adalah sabar. Sabar. Kalau kita hadapi segala ujian ni, sabar. Alright. S yang ketiga adalah sedar diri. Ni yang paling penting lah, sedar diri. Mungkin tidak ramai dalam kalangan kita sedar diri tentang, mungkin maksud saya tentang kesepian ini. Untuk kita menyedarkan diri kita tu pun adalah satu konsep, satu perkara yang agak sukar lah. Jadi saya kongsikan tips bagaimana untuk kita menyedarkan diri kita. Okay. Kemudian seterusnya adalah sucikan hati. Kerana itulah kerahmatan daripada bulan Ramadan ini. Seterusnya adalah kasih sayang. Okay, kalau mungkin baru-baru ni dibadarkan bahawa perasan tak ada satu badar tentang ada orang yang 3 orang perempuan dia memijak anak kucing sampai kucing tu mati. Allahu Akbar, auzubillahi min zalik. Tak ada kasih sayang di situ, okay? Even terhadap haiwan pun. Kasih sayang tu sudah semestinya. Kita tak boleh cakap pada sama manusia. Okay, semua manusia pada diri kita sendiri kan. Sayang pada diri kita sendiri. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri, semestinya kita akan terus membuat kebaikan. Kita tak akan benarkan diri kita zalim pada diri kita sendiri. Kita tak benarkan diri kita campak dekat dalam neraka. Okay? Sayang tu juga pada alam, pada haiwan dan pada seluruh makhluk ni semuanya. Okay, tapi pada COVID-19 ni saya nak merasa sayang tu agak sukar lah kan. Okay, baiklah. Dan S yang terakhir adalah silaturahim. Okay? Siapa sangka kan, saya sendiri, walaupun saya mewakili KEPITA, Kesatuan Pelajar Islam Terengganu, tapi dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat panel yang hebat juga, bersama dengan Persatuan Pelajar Islam Kuala Selangor. Okay, daripada Terengganu saya datang ke Selangor. Saya datang bukan daripada transport ke apa, kita bersemuka di alam maya. Okay, siapa sangka. Itu adalah silaturahim yang daripada media sosial ni lah, daripada teknologi ni lah yang sepatutnya semakin mengeratkan kita. Okay, itu adalah 6S. Okay. Alright. Seterusnya yang tadi saya nak kongsikan tentang bagaimana 2 sikap yang boleh dijadikan kekuatan supaya seseorang mampu meraih manfaat. Okay, daripada kesepian yang kita rasa tu, kita sepi tu kita tak kuat nak hadapi semua benda ni. Okay, ada Dr. Aid kongsikan bagaimana kesepian itu kita dapat hadapi. Yang pertama adalah melalui 2 sikap adalah, sikap yang pertama adalah sikap yang paling ringan.
Dia bagikan pada sikap yang paling ringan dan sikap yang paling berat. Dia banyak sikap lah sebenarnya, banyak cara sebenarnya. Tapi ada dua cara saja. Yang pertama adalah sikap yang paling ringan. Bagaimana sikap paling ringan ni adalah dengan memiliki kekuatan hati untuk menerima setiap kesulitan yang menimpanya. Okay? Kita kuatkan hati kita. Kuatkan hati tu dengan bagaimana kita menguatkan hati tu. Refleksi diri balik ke diri kita. Yang kedua adalah sikap yang sangat berat. Sikap yang sangat berat untuk kita kuat ni adalah mampu menyerahkan sepenuhnya atas kesulitan yang dihadapi kepada Allah yang Maha Esa. Menyerahkan sepenuhnya atau mungkin istilahnya tafwid lah. Kita tafwid pada Allah, terserah sepenuhnya bulat-bulat pada Allah. Itu adalah sikap yang paling berat lah daripada Dr. Ain tadi. Alright. Jadi kita refleksi balik diri kita tentang kesepian Ramadan tu bagaimana yang kita rasa seminggu. Okay, kalau kita tengok kita dah masuk bulan Ramadan ni dah. Kita dah masuk bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan tu adalah bulan yang penuh melimpah keberkatan, kerahmatan dan sebagainya. Okay, even tak semua orang berpeluang untuk masuk bulan Ramadan. Okay, kalau macam ada Al-Quran Allah sebut orang yang berpuasa tu ada keistimewaan sendiri. Bila masuk ke bulan Ramadan pun ada keistimewaan sendiri. Macam saya terfikirlah, adakah non-Muslim ni contoh macam orang-orang yang di negara barat sana even tak tahu pun bulan Ramadan kena puasa kan, tapi mereka berada di bulan Ramadan, adakah mereka dapat rahmat yang sama bila mereka berbuat kebaikan? Okay. Tak. Orang yang berada di bulan Ramadan tapi tidak merasai rahmat daripada bulan Ramadan itu sendiri, mereka tidak akan mendapat kebaikan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Termasuk orang Islam, kalau mereka tak merasai, ya Allah istimewa Ramadan, aku bersyukur dapat masuk Ramadan, aku buat baik melipat Ramadan. Mereka tak rasa semua tu, jadi jangan harap Allah nak bagi. Mungkin lah. Kalau kita, sebab mereka sendiri tak merasa, mereka tak mengharapkan pun pahala, mereka tak mengharapkan rahmat daripada semua tu. Jadi bagaimana Allah nak bagi kan? Tapi kita tak tahu. Rahmat Allah tu luas. Allah tu lagi lembut daripada kita. Kasih sayang Allah tu lagi lembut daripada kita. Dikatakan kasih sayang Allah tu 40 kali melebihi kasih sayang seorang ibu daripada anaknya. Alright. Jadinya kita dalam bulan Ramadan ni kita sedar kesepian kita ini, kita bukan sekadar menentang diri sendiri, menentang hawa nafsu, menentang lapar dan dahaga. Kita juga perjuangan kita menentang virus yang banyak menagut nyawa. Jadi mana kita tak perlu mengangkat senjata pun. Amat mudah. Kita nak menentang perjuangan kita ni amat mudah. Tak perlu nak mengangkat senjata. Okay, dan banyak lagi sebenarnya hikmah ataupun perkara yang tersembunyi yang bila kita cari saja kita akan tahu. Kalau kita tak cari tu dengan rezekinya, dengan hidayah Allah nak bagi, Allah akan bagilah. Wallahu a'lam. Itu saja. Terima kasih kepada saudari Faridah Najah dengan penjelasan yang begitu padat sekali ya. Dan kita boleh terapkan dalam diri kita iaitu 6S tu, syukur, sabar, sedar diri, sucikan hati, sayang dan silaturahim. Jadi untuk mengatakan Ramadan kali ini adalah sepi tu, kita boleh cek refleksi diri kita balik sepi dari macam mana? Sepi daripada rahmat Allah pun, sepi daripada media sosial atau semua, tapi saya kira sebenarnya tak adalah sepi mana pun, paling-paling pun lebih sepi sebabkan masalah hati lah rasanya. Okey dah, kita hold sekejap untuk 2-3 minit. Bagi penonton yang mempunyai soalan-soalan boleh tuliskan di ruangan komen. Ya. Biar 1000 anak duri dan halangan tempuh dengan tekad keazaman, tetap teguh berdiri gagang bergandingan di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan. Hari silih berganti hari, jejak Anbiya
penyambung warisan abadi, penerus generasi Ibu Pertiwi. Langkah aturkan 1000 visi, menaburkan jasa budi dan bakti. Biar keringat gugur jatuh ke bumi, namun berundur tidak sekali. Bersama kita bina cinta dan harapan untuk hari ini dan masa depan. Kita aturkan langkah seiringan demi satu wadah perjuangan, agar esok menjanjikan kegemilangan. Biar 1000 anak duri dan halangan tempuh dengan tekad keazaman, tetap teguh berdiri gagang bergandingan di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan. Hari silih berganti hari, jejak Ambia kekal di sini. Kita penyambung warisan abadi, penerus generasi Ibu Pertiwi. Langkah aturkan 1000 visi, menaburkan jasa budi dan bakti. Biar keringat gugur jatuh ke bumi, namun berundur tidak sekali. Bersama kita bina cinta dan harapan untuk hari ini dan masa depan. Kita aturkan langkah seiringan demi satu wadah perjuangan, agar esok menjanjikan kegemilangan. Biar 1000 anak duri dan halangan tempuh dengan tekad keazaman, tetap teguh berdiri gagang bergandingan di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan. Hari silih berganti hari, jejak Ambia kekal di sini. Kita penyambung warisan abadi, penerus generasi Ibu Pertiwi.
jatuh ke bumi, namun berundur tidak sekali. Bersama kita bina cinta dan harapan untuk hari ini dan masa depan. Kita aturkan langkah seiringan demi satu wadah perjuangan agar esok menjanjikan kegemilangan. Biar 1000 anak duri dan halangan tempuh dengan tekad keazaman, tetap teguh berdiri gagang pergandingan di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan, di persada kehidupan perjuangan. Hari silih berganti hari, jejak Anbiya kekal di sini. Kita penyambung warisan abadi, penerus generasi Ibu Pertiwi. Langkah Okey, kita kembali balik. Sekarang ada beberapa soalan yang kita dapat. Mulakan dengan soalan yang pertama ya. Bagaimana kita nak mengajak orang untuk sama-sama bermuhasabah diri dalam bulan Ramadan ini di saat dia sendiri tidak merasakan Ramadan ini sebagai bulan yang lain daripada yang lain bagi dirinya. Maksudnya dia tidak berpuasa dan tidak beribadah seperti kebiasaan umat Islam yang lain. Saya open soalan ini untuk mana-mana ahli panel yang berminat untuk menjawab terlebih dahulu. Ada? Ke nak saya tujukan dulu? Tujukan. Okay, saya tujukan soalan ini kepada saudari Faizah Nadirah. Minat je nak cakap. Daerah, kita punya moderator ni. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan dia bagaimana kita nak ajak orang sama-sama muhasabah sedangkan dia tak merasa Ramadan ni seperti bulan yang dia merasa Ramadan seperti bulan yang lain. Maksudnya dia tak berpuasa, dia tak beribadah seperti orang lain. Okay, saya rasa saya ada menyentuh sedikit. Nah, cuma kita nak itu saya menyentuh tu konteks pada diri lah. Sekarang ni kita nak ajak orang lain pula. Macam mana kita nak ajak orang lain kan? Okay, kita berbalik dulu pada zaman kita kecil-kecil dahulu. Okay, sebelum kita mengenali apa itu solat, sebelum kita mengenali apa itu puasa, siapa yang ajar kita? Ibu ayah kita. Mungkin ada yang kehilangan ibu ayah, mungkin penjagalah ataupun dia start belajar daripada cikgu dia. Dari cikgu dia itulah dan ibu ayah yang mengajar. Okay, kita tengok macam ni ibu ayah mengajar kita adalah dengan paksaan. Okay, dengan paksaan. Macam nak puasa ke tak? Kalau kau tak nak puasa, ibu tak nak bagi RM10. Ibu tak nak bagi sebagai contoh kan. Dengan reward lah. Contoh. Okay, tapi kan untuk macam dalam konteks situasi sekarang, kita macam nak ajak orang tu semestinya orang tu dah besar. Takkan kita tak boleh buat sesuatu itu mengajak orang dengan kekerasan. Okay, sebab kekerasan sentiasa kalah dengan kelembutan. Jadi kita kena ajak mereka dengan kelembutan lah. Cuma nak mengajak mereka ni sebab mereka sendiri yang tidak berpuasa, mereka sendiri yang tidak. Sedangkan puasa tu adalah rukun Islam. Okay, automatik dia dah meruntuhkan rukun Islam dia sendiri. Kita kena macam kena ajak dia tu, kena ajak perlahan-lahan. Jangan macam jom solat, macam
sorry macam ni, macam seperti mana orang yang baru-baru ni kawan saya dia pergi beli barang, biasa beli barang dapur, kemudian dia nampak budak-budak satu sekumpulan budak remaja di hadapan dia dengan selamba, dengan tak kisah minum air dan merokok di hadapannya. Kemudian kami tanya-tanya kenapa macam masih wujud orang macam ni kan. Jadi tak mustahil memang wujud orang macam ni. Macam mana nak ngajak mereka? Ajak slow-slow, datang pada mereka baik-baik. Macam nak minta sikit air boleh? Kita tengok apa reaksi dia, apa respon dia. Bila dalam bulan puasa kita minta sikit air daripada dia kan. Kita tengok macam mereka tak merasa malu ke? Itu adalah dalam konteks yang kita nak bagi dia orang santap. Tapi kalau dalam kelembutan perlahan-lahan lah. Kita jangan direct pada, kita tengoklah. Sebab bila kita beribadah ni, itu adalah tanda kita bersyukur pada Allah. Kita tanyalah, mungkin kita boleh tanya mereka, tanya perlahan-lahan, selawat dengan mereka. Apakah macam, kau apa tanda kau, kenapa kau hidup kat dunia ni ya? Agak-agak siapa yang bagi kau nikmat ni ya? Apa tanda yang kau bersyukur dengan apa yang kau dapat semua ni apa? Jadi kita selawat dengan mereka. Minta maaf saya punya jawapan ni banyak lebih pada sentap sebab saya lebih kepada yang tu. Dengan konsep kelembutan tu, banyak doa lah pada mereka. Jangan kita benci mereka tapi doa pada mereka. Ustaz Ibn Liu pun sudah pesanan dengan golongan macam ni, kita jangan pandang mereka dengan pandang yang tak puasa budak ni. Jangan. Takut kita sendiri termakan dengan kata-kata kita. Tapi kita doakan mereka. Dan pada akhirnya Allah sebut, tidak aku mengubah nasib sesuatu kaum melainkan dengan jika mereka mengubahnya sendiri. Wallahu'alam. Mungkin panel yang lain boleh membantu. Okay. Ya, sebab bila kita nak muhasabah diri orang lain, kita pun kena muhasabah diri kita sendiri juga. Dia pun dalam terbiasa ada 3 dari tangan, mulut dan paling selemah-lemah iman ialah menggunakan hati lah. Itu kita dengan mendoakan orang lain. Saudara Azhari Syah ada ingin memberikan sepatah 2 kata? Boleh ulang tak soalan tadi? Sikit. Okay, saya ulang balik soalannya. Okay. Muhasabah. Bagaimana kita nak mengajak orang lain untuk sama-sama bermuhasabah diri dalam bulan Ramadan ini di saat dia sendiri tidak merasakan Ramadan ini sebagai bulan yang lain daripada yang lain bagi dirinya. Maksudnya, dia sendiri tak puasa dan tidak beribadah seperti kebiasaan umat Islam yang lain. Baik. Terima kasih moderator. Maaf tadi ada call masuk, dia tergendala. Baik, jadi kalau kita baca Al-Quran Allah berfirman dengan kita dengan bahasa yang pelbagai. Ada bahasa yang mengancam, ada bahasa yang dengan ajakan, ada bahasa yang rasional. Jadi manusia ni pun baru kita tahu secara psikologinya manusia ni ada banyak jenis perwatakan dia, ada banyak jenis personality dia. Jadi untuk kita sama-sama mengajak tu kita kena kenal dulu orang tu sebelum kita nak mengajak dia lah supaya kita dapat tentukan cara macam mana kita nak mengajak dia. Ada orang tak boleh dengan cara yang kasar kan, dia kena cakap lembut-lembut baik-baik baru mungkin balik nanti dia akan fikir kan, kemudian dia akan datang. Ada orang memang yang kita kena cakap kasar dengan dia. Bukanlah kasar, maksudnya kasar yang berhikmah lah kan, baru dia jalan Ada orang kita kena sebut ganjaran dia fadilat dan biasa bila kita sebut tentang fadilat dan juga ganjaran ni, ramai yang akan orang kata ikutlah sebab sebahagian daripada manusia memang dia bila disebut tentang ganjaran tu dia akan mudah untuk bersemangat. Mudah untuk ikutlah tapi ada sebahagian orang juga dia adalah kelompok yang jenis rasional lah kita kena bagi tahu dia rasionalnya puasa ni sebab apa hikmah dia kan puasa ni sebab apa, untuk sabar untuk ikhlas untuk kita latih diri kita kita anggap sebagai dia madrasah Ramadan lah untuk latih kita sepanjang tahun. Ini adalah program yang Allah rangkakan untuk kita macam kita manusia kita buat program untuk orang kan.
Kan kita tengok orang ni, ni budak-budak ni kita kena program kan ni kan. Ya. Itu juga dengan Allah juga berikan kita program ya. Ada program yang bersifat tahunan, ada program yang bersifat harian ya. Seperti solat dan juga amalan lain ibadah lain ya. Jadi puasa ni adalah program tahunan yang sebab tu disebut sebagai madrasah Ramadan kan. Jadi bila kita masuk tu kita cuba untuk tune diri kita ya. Sebab tu bila kita nak ajak orang tu soalan tadi mengajak kan terlari ya. Jadi soalan tadi tentang mengajak Jadi bila nak mengajak orang ni kita perlu fikir, kita perlu lihat kesan dia pada diri kita dulu ya. Jadi kalau kesan dia pada diri, kalau kita anggap Ramadan ni pun macam biasa bagi diri kita, kita pun susah nak ajak orang sebab feeling dia tu tak sampai kan. Kita pun tak tahu nak cerita Ramadan ni macam mana kan ya. Macam makanan lah yang kita makan Kalau kita rasa makanan, kita tak pernah rasa satu makanan tu, kita nak explain dengan orang pun agak susah Jadi kita kena perbaiki cara kita muhasabah tentang Ramadan ni supaya kita dapat tunjukkan pada orang ya apa kemanisan Ramadan ni lah ya. Dan kita bolehlah seperti yang saya sebut tadi, kita cubalah ajak orang jangan takut ataupun jangan terlalu bimbang lah untuk mengajak tu, supaya sama-samalah. Ada setengah orang dia bukan tak nak, cuma dia kadang-kadang terlupa lah ya. Ramai orang dalam kategori ni dia bukan degil memang betul ni kan ya. Tapi soalan tadi yang tidak berpuasa kan ya. Dia ada begitu jugalah dengan ni sebab tu ada yang perlu ditangkap kan, perlu dibawa dalam van jenazah dan sebagainya sebab manusia ni ada pelbagai Jadi bila kita memahami manusia ni sebab tu ada kadang-kadang ada hukuman ataupun ada cara ajakan yang berbeza untuk manusia ya. Bila kita memahami perwatakan tu supaya dia efektif lah ya. Kalau kita ajak orang yang lembut ya, dengan cara yang keras, dia akan terasa hati pula kan ya. Sebab tu sebelum nak mengajak tu, kalau boleh kita faham dia dulu macam mana ya. Barulah boleh kita nak ajak dia bila kita nak kata tentang macam mana dia nak merasai kemanisan tu ya, bila dia sendiri tak puasa kan ya. Jadi cara-caranya macam itulah, kita kena bila kita tahulah dia tak puasa ke kan ya, kita kena ajak dia lah ya, supaya bagi tahu dia tentang ancaman daripada Allah ya. Biasanya kebanyakan orang bila diberi ancaman tu memang dia akan takut lah kan ya. Tapi ada juga yang tak takut kan. Jadi kita boleh ajak cara baik kan. Jadi macam tu. Jadi itu antara cara lah yang kita boleh gunakan untuk mengajak orang dan ini tidak tertumpu kepada Ramadan je lah. Boleh digunakan dalam banyak hal kalau kita membaca sebuah buku oleh Abbas As-Sisi bagaimana menyentuh hati tajuk Arab dia apa? Tajuk Arab dia apa tak ingat. Kulub apa? Bagaimana menyentuh hati, tak ingat tajuk dia dalam bahasa Arab dia ceritalah tentang pengalaman dakwah dia. Jadi dia kata sebelum dia nak menegur seseorang tu, nak mengajak seseorang pergi masjid juga sebagainya kan, dia akan buat baik dulu dengan orang ni lah ya. Dia akan buat baik dulu dengan orang ni, belanja makan semua kan, baru dia cakap Kadang kita je ni, kita tak kenal orang tu pun kita dah kecam lah kan ya. Sebab tu kecaman ataupun sindiran di Facebook ataupun media sosial ni kadang memang tak berkesan pun, dia lagi buat orang makin keras hati lah kan ya. Tidak berasas lah. Sebab kita sendiri tak kenal orang tu pun rasa bahawa kita ni cakap sekadar untuk bercakap saja kan, bukan cakap dengan hati Jadi bila kita tegur dengan hati tu,
orang kata kesannya akan lebih lah dan akan lebih efektif. Baik, jadi itu saja sedikit respon dari saya. Terima kasih atas soalan tadi. Okay, terima kasih juga kepada saudara Azhari Shah atas pandangan saudara sebenarnya tadi. Sebab ya, kalau kita nak tegur orang pun, kita pun kenalah perbaiki diri dahulu, barulah kita tegur orang lain, baru orang lain akan rasa nak ikut sekali. Mungkin kalau orang-orang macam ni yang agak-agaknya dirinya macam rasa macam tidak sempurna nak buat amalan kebaikan tu, dia ajak orang, mungkin bila dia ajak orang, dia akan lebih bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan tersebut macam tu. Jadi orang-orang macam ni janganlah kita kecam ataupun, sebaiknya kita bimbinglah mereka ke jalan yang lebih benar. Okay, kita sudah sampai ke penghujung forum. Jadi apa saya nak simpulkan pada kali ini, Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang bukanlah Ramadan yang banyak sangat dugaan maupun banyak sangat cabaran. Dia di samping dugaan datang, di samping peluang juga datang. Jadi dia macam seimbang lah. Macam apa yang kita nampak bukanlah kali ini Ramadan yang terteruk. Tak, itu semua kata-kata asli semua. Sebab banyak sangat manfaat yang kita boleh dapat dalam bulan Ramadan kali ini. Okay, sebelum terima kasih kepada, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi untuk membicarakan tentang forum tajuk forum kita pada hari ini, muhasabah diri kita pada Ramadan terakhir ni. Semoga forum ini menjadi wadah untuk melahirkan umat Islam yang peka terhadap perubahan alam sekitar sekeliling. Sebab bila datang, kita akan lebih berjaga-jaga, kita akan dapat muhasabah diri kita untuk maksudnya aku kena berubah. Ini bukan ini bukan cabaran, ini bukan dugaan yang seterusnya, kita boleh buat. Jadi apa saya cakap, harapan saya forum ni agar memberi manfaat kepada penonton-penonton sekalian, juga kepada diri saya dan juga kepada ahli panel. Juga baiklah sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita penghujungkan, kita dah sampai ke penghujung video ni, terimalah beberapa rangkap pantun dari saya. Kalau berjalan sudah sampai ke batas, kalau berkayuh sudah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kita telah tiba ke penghujung forum. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah masuk salah sampai, terimalah salamnya pantun, salamnya bersantun, salam minta maaf, salam minta ampun. Okay, saya mewakili moderators untuk forum kali ini, ingin mengucapkan setinggi-tinggi apresiasi, terima kasih, penghargaan kepada mereka yang menonton video ini. Jika ada rasa video ini bermanfaat, bolehlah share ke Facebook, WhatsApp maupun Twitter. Lantaran keterbatasan waktu, saya mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.